dunia akhir zaman. Ya. Kita buka hadis 40 akhir zaman. Di antara Nabi kata, akhir zaman kita akan melihat berbagai teknologi yang tidak pernah terfikir oleh akal kita. Hatta sanggup diberi bantuan bukan beri RM200 untuk pemuda nak beli handset. Handset cak apa? Handset cak ayam. Jenama 9. Kau tengok jenama 9 yang kita kenal Samsung, Nokia kenal. Betul keluar jenama beli jenama 9. Syarikat mana buat ni? Wallahu a'lam. Syarikat Sadin ni. Dia buat juga. Wallahu a'lam taala. Tu tak jangan macam ditolong kalau boleh masa sembahyang tutup weh. Handphone jangan buka pula. Takut bunyi macam-macam. Kena lagu saya minat ni berat saya. Lupa habis rakaat ni berat. Siapa ada handphone dia dosa. Ya. Lagu baru ni banyak ni. Entah lagu apa? Lagu Black. Ketawa bersama. Ni payah-payah. Lain kali. Jadi tak kasih pilihan. Daripada Nabi SAW bahawasanya telah bersabda ia pada malam Mi'raj, aku melihat dalam neraka suatu rumah tembaga, pintunya terlalu sempit dan dalamnya beberapa laki-laki dan perempuan yang terpenjara sekaliannya serta ular dan kala, padahal mengikat ia kepada farash dan zakar mereka itu. Aku bertanya kepada Jibril, siapa yang tersiksa demikian? Demikian itu, maka sembah Jibril, inilah orang yang berzina. Tuan-tuan, kita rujuk dalam peristiwa di bulan Rajab, Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Di malam itu, segala hijab dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk diri Nabi SAW. Maknanya, antara hijab yang terbuka, syurga dan neraka diperlihatkan oleh Allah tentang penghuni-penghuni tersebut. Nabi dah tahu siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk syurga. Kalau Nabi dimaklumkan ini antara hijab yang terbuka. Tentang bayangkan dalam satu hadis Nabi, ketika Nabi bersama dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, suatu ketika Nabi dengan para sahabat sedang duduk mengepung surah nak dengar tazkirah Nabi. Tiba-tiba terdengar bunyi batu. Bunyi macam batu jatuh. Sahabat pusing belakang tengok tak ada apa. Nabi tanya, kamu nampak apa? Tak nampak apa. Kamu tahu bunyi apa? Jawab sahabat, wallahu alam wa rasul. Hanya Allah dan Nabi yang tahu. Jawab Nabi, itulah bunyi sebiji batu kerikil, batu kecil yang telah dicampak oleh Allah 70 tahun yang lalu baru sampai jatuh pada hari ini. Kamu terbuka hijab mendengar seketul batu yang kecil dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kita tak dengar, kita tak layak nak dibukakan hijab demikian rupa. Nabi dibukakan hijab pada malam Mi'raj. Contoh hadis ini. Kata Nabi, aku melihat dalam neraka suatu rumah tembaga yang pintunya dibuat dengan tembaga. Makna neraka ni api, pintu pula tembaga. Besi kalau panas dengan tembaga, panas mana lagi kuat? Saya tengok balik lagi bakar. Bakar besi batang, bakar tembaga batang. Tolong pegang. Esok buat laporan. Tanya yang mana panas. Cerita ni tentang kediaman rumah dalam neraka. Dalam hadis yang dhaif saya sebut dulu, saya ingat sebut awal kuliah dulu, tentang azab neraka yang setiap orang akan dapat sebuah rumah dalam neraka tersebut. Dosa diserahkan dalam neraka ikut lot-lot perkampungan. Dosa zina sekian-sekian tempat. Dosa menipu orang duduk mana? Duduk di Jerlun. Dosa londeh tudung orang duduk mana? Duduk neraka namanya Pekan. Tak ada wabi londeh tudung pelajar siswa. Dosa sekian-sekian, dosa Arab mana? Genting Highland. Itu nama neraka, perkampungan neraka. Isu jumpa, hangnya. Ingat hang tak minum arak, minum juga. Aku minum orang tak nampak. Itu nampak belakang-belakang jumpa. Okey. Dia diberi kampungan dan diberi sebuah rumah dalam neraka. Masuk hadis ini, dibuat rumah tu dengan besi, dengan tembaga dalam api. Tak tahulah macam mana. Buat kita bayang tengok keadaan ni.
Terlalu sempit. Dan rumah tu dibuat dengan tembaga, pintu tembaga, dinding besi dan sempit pula. Wakil wallahu a'lam. Dalamnya beberapa laki-laki dan perempuan yang terpenjara. Rumah yang sempit dalam penjara neraka, semakin sempit, semakin tarik orang. Contoh masuk neraka, masuk neraka ni penjara lah. Jara neraka. Okey, masuk. Masuk ya Allah. Bukan aku seorang. Ada lagi yang buat dulu tapi dia diam. Siapa? Sebut nama. Haji Saleh. Aman. Panggil sekali. Contohnya masuk sekali, tarik ke habis. Tak, jadi orang neraka. Dia tahu dia masuk neraka bukan bersorang tu. Afatuh likuna bima fa'alal mubtilun, kata Allah. Apakah kami diseksa kerana benda yang kami tak buat? Yang buat itu la surah A'raf ada. Abahuna. Yang buat benda dosa ni pemimpin kami. Takkan kami kena juga. Kamu sokong dulu. Kena juga. Lah, takkan pangkah berkena? Pangkah tak pangkah? Lah, dosa ni kena juga. Kamu sokong orang yang terlibat dengan kemungkaran. Hak kamu dapat pada dia. Tengok tak? Jalan sempit. Bilik yang sempit semakin disumbat, makin ditambah. Lelaki dan perempuan duduk sekali. Hari itu tak ada dosa keluar dah. Tak ada orang tangkap dah. Dan neraka dah. Yang terpenjara sekiranya bersama dengan ular dan kala. Ular pun ada, kala jengking pun ada. Duduk melata di badan. Duduk melata di badan dan melata dalam kulit yang lapisan ke bawah. Semakin kita bergerak, semakin dia gerik, makin sakit. Na'udzubillah min dzalik. Padahal mengikat dia kepada faras dan zakar mereka itu. Orang yang berzina, kala jengking dan ular akan diikat, akan ditambah, diletakkan pada kemaluan lelaki dan kemaluan wanita pada hari tersebut. Bayangkan suasana yang ada. Kita kena depan bara, gigit kaki pun melompat. Melapor hospital, ketak dia. Ini bayangkan duduk di kemaluan setiap majlis. Baik lelaki dan perempuan. Hak perempuan dimasukkan dalam farasnya segala skala ular. Hak lelaki yang gantung diikat, dibelit. Akan menggigit kalau jengking dan ular tersebut pada kemaluan lelaki perempuan tersebut. Yang tidak ada ubat, tuan-tuan. Gigitan hari itu gigitan yang sakit dan tidak mematikan kita. Bahkan tidak ada ubat lagi. Maka Nabi tengok bimbang. Nabi risau tengok ramai sangat ni. Dia pakai teropong. Buat teropong. Ni bawa teropong malah tak buat teropong je. Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah yang kena seksa demikian itu? Maka sembah Jibril, inilah orang yang berzina. Dan hadis yang menyebut, inilah umat kamu yang berzina. Nabi nampak sebelah kiri sekumpulan manusia yang berhimpit-himpit dalam neraka, yang tergantung pada mereka ular dan jengking itu. Dan Nabi tengok, ya Jibril, siapa dia? Kata Jibril, itulah umat kamu yang berzina. Tuan-tuan, kita ucap terima kasih kepada Nabi. Tak tanya banyak sangat. Bertanya banyak, Jibril, orang mana? Umat aku ramai Jibril, sampai dunia orang mana? Kita siap aku nak zoom in tengok. Nak pakai apa? Tarik. Tengok kata Jibril, wahai Rasulullah, orang Taiping. Taiping luas Jibril, woi, besar Taiping tu, banyak penduduknya yang boleh mengundi saja 40,000 ke. Lebih banyak sangat Jibril, nak kena zoom in sikit, kecil sikit. Oh, dia sekitar taman, sekitar masjid lama. Dekat kampung jambu. Kampung jambu ya Jibril, luas tu, taman banyak, sempit sikit. Banyak taman Haji Saleh. Allah Alam. Ini mana kita bersyukur Nabi tak tanya banyak kepada dia. Maknanya Nabi dah nampak umat dia yang telah menjadi ahli neraka. Orang nak kenal, inilah manusia yang ada pada hari, orang yang berminat dengan syurga dan orang yang berminat dengan neraka. Dah ada depan kita hari ini. Kelompok manusia yang berminat dengan taman-taman syurga, kelompok manusia yang berminat dengan azab, dengan kesakitan dan azab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa menjabat perempuan, menjabat ni salam tangan, perempuan yang haram, datang ia pada hari kiamat, padahal dua tangannya terikat kepada tengkuknya dengan rantai daripada rantai api neraka. Maka jika ia mencium wanita tersebut, maka dengan hidungnya, cium hidung, dan cium punggung, mencium dengan hidungnya, setelah digunting oleh zabannya, bibirnya dan hidungnya dengan gunting api neraka. Maka jika mungkar akan pekerjaan zina itu, zina ia, maka berkatalah daripada dua pahanya di hadapan Allah Ta'ala, kami berbuat demikian pada tempat fulan, pada bulan fulan, demikian. InsyaAllah kita sebut benda ni pada bulan 3 akan datang, kalau ada kuliah lagi lah. Kita insyaAllah maklumat kita dapat di hadapan tuan-tuan ada dua malam ni lepas insya kita akan buat sembahyang hajat, yang kedua tahlil untuk ahli keluarga kita, khususnya untuk almarhum Ustaz Mukhtar. Kita serahkan mudah-mudahan diberikan kelapangan, keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan ahli keluarga kita. Dan yang seterusnya di dalam kotak dekat pintu luar tu, kat pintu tu ada satu kotak hijau. Di sana ada himpunan doa pilihan raya dengan kos harga yang saya beritahu, ambil satu, letak duit dalam tu lah. Sekurang-kurangnya RM2.20 lagi bagus, RM200 lagi baik. Doa inilah doa yang kita beza di antara jemaah Islam yang lain. Kerana kita atas nama jemaah Islam, kita tidak mengharapkan pertolongan manusia, kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang kita akan baca selepas pembubaran parlimen akan dibaca pada majlis ini pada setiap malam sehingga sampai kepada hari pembuangan undi. Kerana kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah Allah bantu dalam medan Badar, dalam medan Uhud, dalam mana-mana medan peperangan yang pernah Nabi sertai, para ulama sertai. Kerana kita tidak lagi mengharapkan waktu itu, melainkan mengharapkan bantuan Allah. Kita minta Allah Ta'ala tetapkan istiqamah, bahkan Allah Ta'ala membolak-balikkan hati mereka yang membenci pada Islam agar tak nampak lambang-lambang yang biru, biar nampak lambang hijau sudah. Faham tak? Doa yang kita akan bacakan, munajat ini kita akan bacakan pada setiap malam lepas ini insya-Allah, untuk mengharapkan pertolongan bagi mencapai kemenangan, bukan sekadar kemenangan dunia, bahkan kemenangan sampai ke akhirat kelak. Wallahu a'lam. Di siapa yang ada duit, tak ada duit, ambil dulu.